Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, pada sidang pada malam ni, asap kabut sudah meliputi dunia, sedikit yang terselamat. Reality check ahead. Kita check tengok reality kita ke depan ya. Jadi sambungan kepada sekular sek atau geng ular. Nampak ular dalam sekular tadi kan. Siapa curi bahasa siapa kan? Mak Saleh ambil bahasa Melayu lama jadikan bahasa sekular. Bahasa orang putih, terang, jelas dan nyata. Inilah sebuah kisah dunia kita pada malam ni. Sebenarnya kita hidup di zaman yang gelap gelita. Asap tu, kabut tu, saya tak boleh guna perkataan D tadi kan. Duka, zaman duka kan. Kalau kita tambahkan dukan kan. Apakah realitinya asap ini, kabut dan kabut ini, kesamarannya tadi telah meliputi pemikiran kewarasan manusia akhir zaman. Sebuah cerita yang tak pelik sebenarnya. Ramai menantikan akan suatu zaman yang asap nyata itu meliputi kita. Dan kita teraba-raba di dalam asap tu dan kita perlu tutup pintu. Pada sidang malam ni kan, kita melihat daripada pandangan kacamata seorang Melayu macam saya lah kan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan asap tadi, kabut tadi, yang telah meliputi pandangan, pemikiran dan penglihatan orang-orang di muka bumi pada ketika ini. Kita tidak mampu melihat, tidak mampu memikirkan, kerana pada setiap detik ketika sekarang ni kita dihentam, kita dikaburi asap-asap memasuki ruang pemikiran, merasuk minda, mengaburi mata, menghimpit, menyesakkan dada, membutakan mata, memekakkan telinga, pendengaran jadi singkat. Pandangan tak boleh pandang jauh. Di dalam yang dikatakan kabut waktu pagi, kalau kita buat kereta, lampu kita suluh tu kan, kita tak dapat lihat. Inilah realitinya kan, wahai anak-anak warisan. Berapa jauh pandangan kita boleh melihat? Tebakan kita, tilikan kita, firasat kita di akhir zaman ni. Kita rasa kita boleh melihat jauh. Kita rasa kita boleh membaca Google. Kita rasa kita boleh memahami teknologi tadi. Tetapi sebenarnya teknologinya tadi, ilmu yang berlambaknya ini, lambakan-lambakan data, lambakan-lambakan visual, entertainment tanpa sempadan. Entertainment dilambakkan. Lambakan ibarat durian runtuh. Data percuma, maklumat percuma, filem-filem percuma, YouTube ada berbilion movie dan cerita memenuhi ruang pemikiran. Ibarat hiruk pikuk jeritan seluruh dunia bisa didengari pada setiap masa.
Dan semakin hari kita terkinja-kinja dan tangan kita bergerak pantas. Tukar channel sana, tukar channel sini. Kita umpama mereka yang mabuk dengan asap tadi, dukan tadi, dan kita kerasukan data. Kita ketagihan data. Kalau kita tidak ada, orang kata apa, data dan internet, kita ibarat cacing kepanasan. Adakah kita telah bersedia untuk menyediakan anak-anak warisan kita? Sebenarnya dunia yang kita hidup pada hari ini ibarat padang pasir, padang jarak, padang terkukur. Ini adalah dunia materialistik superficial. Dunia materialistik yang menjanjikan kesenangan sementara. Ianya cepat, orang kata apa, hilang ranumnya, hilang masa dia. Berita hari ini menjadi berita lapuk dalam masa sharingnya tadi. Sepantas kilat, maklumat dan cerita dikongsi dalam masa 1 jam, 6 jam, masa 1 hari. Berita hari ini telah menjadi berita semalam. Umpama kereta-kereta yang semakin buruk. Teknologi bergerak dengan pantas. Telefon yang saya pakai ni dah umur dia dah berapa tahun dah, kan? Bagi yang muda-muda, telefon itu perlu ditukar hampir setiap tahun. Ada juga yang menukar telefon hampir setiap bulan dan selang beberapa bulan. Kita menjadi orang yang kelemasan di dalam asap dunia serba-serbi modennya ini. Apa kena-mengena cerita ni dengan cerita orang Melayu? Mungkin yang muda-muda tidaklah seperti saya yang mengenang zaman tidak lemas dengan maklumat, tidak lemas dengan perlu memandang telefon, perlu merasakan deringan telefon. Kalau telefon tak berdering, WhatsApp tak berbunyi, kita umpama orang yang mati. Zaman datuk saya yang hanya memerlukan telegramnya tadi, dunia lebih aman, kan? Zaman orang-orang Melayu lama, walaupun kita mendapat maklumat daripada alam, tetapi jiwanya lebih tenang. Kita ada kepimpinannya tadi, kita ada penghulunya tadi, kita ada orang-orang yang mengenal lapisan diri dan orang yang tidak ada tabir dengan Yang Maha Esa pada suatu zaman. Di akhir zaman di mana kabut ini menjadi amat tebal, kita telah menjadi yang dikatakan hati telah gelap, jiwa telah kotor dengan kabus dunia yang meresap pada setiap detik, saat dan masa. Kita umpama orang-orang yang ketagihan dadah, ketagihan maklumat, cerita, warna dan dunia gosip dan dunia berita yang disajikan lewat media sosial, dunia tanpa sempadannya tadi. Kalau pada suatu masa dahulu, di zaman adanya para nabi dan rasul dan aulia dan wali, nilai kita membuka tangan, menadah tangan kehadirat ilahi, merasakan gelombang, menatap tangan yang mengangkat doa. Ada nilai, ada rasa, ada jiwa. Tetapi di akhir zaman, tangan yang mengangkat doa tidak lagi dipandang. Kita melihat skrin telefon
Lebih rancak. Dan kita mendengar penceramah-penceramah dan pencerita-pencerita, termasuk dengar saya lah kan kat YouTube ni, berbanding dengan merenung, melihat gelora dan gelombang di dalam tangan yang ditadah kehadapan kepada Yang Maha Esa. Dunia telah jauh berubah. Pandangan kepada yang gaib, pandangan jiwa dan olah rasa kepada yang satu menjadi kepada dunia materialistik yang berbagai. Dunia ini sebenarnya dipenuhi dengan tipu daya dan hayalan dan sangkaan. Ianya bukanlah dunia yang sebenar. Ianya sebuah dunia yang telah didogmakan, diimplan, dipukau persepsi kita berdasarkan kefahaman dan kepercayaan yang mereka telah godam. Insan yang bercahaya, insan yang mampu melihat cahaya, kan? Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika saja mereka mengetahuinya. Apa yang kau cari? Apakah nilai ketuhanannya itu di akhir zaman? Berbanding dengan glamournya tadi, pengikutnya tadi, like-nya tadi, kumpulan-kumpulan yang terlalu ramai di akhir zaman. Kita berpuak-puak. Kita bersosial-sosial. Kita bergrup-grup. Grup WhatsApp pun dah bersepah. Bukankah itu sepadan dan telah kena dengan hadis akhir zaman? Di akhir zaman tadi terlalu banyak golongan-golongan dan kumpulan-kumpulan. Sedangkan insan dan mukmin yang bercahaya tadi tidak dikenali lagi. Manusia sudah tidak memandang kepada isi dan jiwa seorang mukmin. Mereka lebih senang ditipu, tertipu dengan bahasa yang indah, kan? Penglipu lara yang mempunyai ramai penyokong. Penglipu lara yang mempunyai sijil dan kertas yang berjela. Mereka ibarat sedang melihat cerminan yang dipenuhi dengan asap hitam pada setiap insan di muka bumi pada hari ini. Umpama gelanggang dan kabut telah meliputi pandangan kita dan kita bergantung kepada cahaya daripada talipunnya tadi. Cahaya diri, mentari diri, ruh Allah, Nur Muhammad di dalam diri semakin tidak kita pandang. Ini realiti. Kita sedang mengadap. Mengadap tu bahasa dia bahaya. Hari-hari kita menghadap cermin telefon kan. Hari-hari tu. Setiap detik ketika kita terasa. Kita cepat terasa dan senang menerima arahan dan cerita. Seolah-olah cermin mata satu depan kita tu cermin ajaib. Itulah kitab kita, itulah pedoman kita, itulah kompas kita. Ini realiti yang menakutkan. Anak-anak akhir zaman tidak lagi mahu melihat, berpegang kepada kompas diri, melihat cermin diri dan melihat ketuhanan dan tali penyambung dan amanah yang ada di. Mereka bergantung kepada kompas di tangan, cerita di tangan, seolah-olah semuanya perlu conformity kepada barang di tangan, mobile phone dan dunia yang dipegang oleh pihak yang menciptakan internet tadi. Suatu zaman atuk saya, ayah saya, nenek saya, zaman tu kita masih lagi mampu melihat.
makhluk dalam cerita ni nama dia rimau, Saka Rimau. Saka Rimau dulu tu baik kan. Dia jaga kampung, dia jaga derian, dia jaga dusun, dia jaga daripada pencuri. Zaman tu kita tak ada CCTV. Kita pun tak ada polis, nak panggil polis jauh. Zaman tu kita dah runtuh kerajaan Melayu kan. Jadi orang-orang kita lari buka kampung. Kita tak kaya kan, kita tak mampu letak jaga dengan senapang macam sekarang, tak boleh buat tembok-tembok besar. Kita mengenali dunia tadi. Tapi zaman tu dah hilang. Sekarang ni kabut dah amat hampir. Nak tengok binatang tu pun tak nampak lah. Sedangkan binatang tu ada je depan kita tercunguk kan. Ni sebuah cerita warisan zaman berzaman. Jadi itulah tuan-tuan, sebuah pandangan daripada saya pada malam supaya sama-sama kita memikirkan. Kita meluangkan masa sejenak. Dan kenapa di awal video ni dan video sebelum ni saya meletakkan gambar lelaki itu keluar daripada satu pintu dan menuruni tangga. Insan yang mengenali cahaya dan mentari ketuhanan di dalam diri. Tetapi manusia di akhir zaman, kita berpandukan cerita orang. Kita berpandukan telefon di tangan, tok Google menjadi pawang, menjadi medan rujukan. Kan? Amat sedikit yang bisa merujuk langsung kepada yang satu dan tidak bergantung kecuali dan hanya kepada yang satu. Ramai yang bergantung kepada ilmu, bergantung pada informasi di alam maya, bergantung kepada barang yang mati. Ada bergantung pada ilmu tulisan, ada bergantung pada ilmu gaib. Sedangkan hakikat mengenal diri dan ketuhanan itu sekali lagi lah kan, sinonim dengan jiwa seorang Melayu. Sebuah hakikat yang pahit yang sedang dihadapi oleh anak-anak warisan saya, oleh keturunan saya dan sidang pendengar di suatu zaman nanti yang akan hadir. Sehingga kan telefon ini bakal diimplan, diletakkan di dalam kepala dan akan ada di hadapan mata. Maka semakin sedikit yang boleh dan mampu menolak dirinya diikat terantai dengan kompas yang menutup, memisahkan dengan diri dan jiwanya pelita hati tadi. Kita bakal bersambung kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.